Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Saudara, hari ini Datuk Dr. Akmal, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah pun dibawa oleh pihak polis ke Balai Polis Kota Kinabalu untuk mengambil keterangan. Kena faham bahawa ini bukan satu tangkapan untuk direman dan sebagainya. Dr. Ashraf Wajidi tadi telah pun menghubungi Dr. Akmal, yang amat berhormat Menteri Besar Pahang Dr. Wan Roshdi, Datuk Seri Wan Roshdi juga telah menghubungi Dr. Akmal. Maknanya hari ini Dr. Akmal, saudara, diambil keterangan bukan ditahan di lokap Jadi kawan-kawan tak perlu bimbang. Selepas memberikan keterangan, beliau akan dibebaskan insya-Allah. Itu mengikut apa yang telah diperkatakan oleh dua orang pemimpin kita setelah menghubungi Dr. Akmal. Jadi keterangan yang diambil ini pun telah dispin oleh pihak-pihak tertentu. Kononnya kita dah tak boleh pertahan kalimah Allah. Ini tak benar sama sekali, tuan-tuan. Keterangan yang diambil oleh pihak polis ialah berdasarkan dua laporan polis yang dibuat. Dua laporan polis yang dibuat ke atas Dr. Akmal. Memang kalau ada laporan polis, pihak polis kena siasat. Bila pihak polis siasat, dia akan ambil keterangan semua yang terlibat. Orang yang direport, dia ambil keterangan. Orang yang buat laporan polis juga akan diambil keterangan. Kalau ada saksi-saksi tambahan, juga akan diambil keterangan. Ini prosedur biasa, proses biasa. Dulu kalau zaman Muhyiddin, zaman Mahathir dulu, kalau saya dipanggil, ada orang report polis ke atas diri saya, ataupun ada laporan yang polis buat ke atas diri saya, kita bukan setakat kena tahan, kita kena lock up, dan kita diambil keterangan. Ini bezanya lah, tuan-tuan. Jadi kepada yang risau tu, tak perlu risau. Ini satu prosedur biasa pihak polis untuk melengkapkan kertas siasatan. Sekiranya apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal itu tidak menyalahi undang-undang, maka tidak ada masalah. Dr. Akmal tidak akan didakwa di mahkamah. Jadi saya nak betulkan balik, kalau ada orang kata Dr. Akmal ditahan kerana beliau mempertahankan kalimah Allah, adalah tidak benar. Tidak benar sama sekali. Okey, tak ada masalah. Negara ni negara demokrasi dan Islam agama persekutuan. Apa yang dilakukan oleh Dr. Akmal dalam usaha mempertahankan kalimah Allah tidak salah. Ini pun satu betul ni. Ni satu lagi seorang ni, boykot pun salah. Madano sungguh. Ini puak-puak lahabau walaun ni, tuan-tuan. Sekali lagi cuba untuk memutabelitkan ataupun untuk spin. Sebenarnya pun tak betul. Dia ditahan bukan kerana memboikot kekemat. Itu pun bukan. Nak boikot kekemat itu urusan individu. Tidak ada siapa yang melarang tuan-tuan untuk mengambil tindakan sikap sebagai individu. Nak boikot ke nak apa, itu tuan-tuan punya pasal. Dulu zaman Datuk Seri Ismail Sabri lagi dahsyat. Dia suruh boikot semua kedai Cina. Tak ada pun dia ditahan. Jadi janganlah diputar-belitkan cerita kononnya Dr. Akmal ditahan kerana dia mempertahankan kalimah Allah. Kita ni kerajaan Islam, tuan-tuan. Kita kerajaan di bawah payung Kebahagiaan Yang Maha Mulia daripada Kebaginda Tuan Agong. Kita cuma nak pastikan semua orang tidak mengambil tindakan yang melampau. Ada satu dua report yang mengatakan kononnya Dr. Akmal melampau. Jadi ini biar pihak polis siasat, dan akhirnya Jabatan Peguam Negara akan tentukan sama ada kes ataupun tidak, boleh didakwa ataupun tidak, ada strong case, boleh menang ataupun tidak.
Kalau ada pendakwaan, ya kita semua kena hadap. Kalau ada pendakwaan, pemimpin-pemimpin UMNO dulu pun kita sentiasa tak lekang, sekejap kena masuk dalam, sekejap kena duduk lokap, sekejap kena dakwa. Itu biasa. Ini asam garam kehidupan. Kita harap Dr. Kamal teruskan perjuangan, buat benda yang betul. Kalau bab kalimah Allah ni, apa yang dia buat dalam mempertahankan kalimah Allah, benda ni bagi saya betul, dan kita akan pertahankan beliau. Okey, kita berpindah kepada soalan lain. Silakan. Okey, Datuk. Ya. Nampaknya Hisham Jalil Oh, hidup lagi Hisham Jalil. tidak habis-habis lagi nak komen berkenaan dengan Ahliwal UMNO. Siap buat live tentang Presiden UMNO. Apa komen Datuk dalam hal ini? Pertama sekali, saya tengok Hisham Jalil ni, saya pun dah rasa macam kesian lah. Saya kesian dengan dia. Tak habis-habis nak bercakap tentang keluarga UMNO. Kita tak nafikan sekarang ni ramai orang yang rasa tak berpuas hati. Harga barang naik, semua salahkan kerajaan. Tapi kalau kita tanya dengan dia orang, kenapa punca harga barang naik? Kalau demand tu berterusan, meningkat, demand berterusan, penawaran berkurangan, memanglah harga barang naik. Hari ini ramai orang berungut dan sebagainya. Tapi saya pergi ke tempat-tempat orang buka puasa dengan harga yang luar biasa, tuan-tuan. Ada yang 100 lebih, ada 200 lebih. Harga yang 300 pun ada ni buka puasa ni. Tapi penuh, tuan-tuan. Penuh. Hari semalam saya pergi tengok dekat Selayang. Dipanggil dessert. Satu tempat dessert. Orang beratur macam nak pergi menonton bola sepak. Saya betul-betul tak boleh brain. Macam mana berbagai rungutan yang mengatakan susah dan sebagainya. Tetapi budaya membazir, budaya bak kata orang tu lah sangguplah keluar duit untuk lifestyle ni, saudara. Untuk lifestyle ni masih diteruskan. Apa saja yang diviralkan, semua dia orang beli. So kadang-kadang kita cuba nak faham, adakah rakyat Malaysia ni betul-betul susah kerana harga barang naik, atau mereka gagal untuk mengawal nafsu mereka bila mana mereka menonton benda-benda yang viral di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Mereka tetap nak kejar benda tu, mereka tetap nak beli benda tu, sampai sanggup beratur berjam-jam, tuan-tuan. Saya kalau tengok semalam tu, saya tak maaf cakap lah, saya rasa macam ramai yang luar biasa gila dia. Minta maaf cakap. Saya kagum lah peniaga kita ni boleh tarik macam tu punya hebat, boleh tarik orang pergi ke kedai dia. Tetapi saya masih lagi susah nak hadam macam mana orang boleh sanggup beratur panjang dan sebagainya. Jadi saudara, kita hidup ni, kita kena pastikan bahawa kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau kita ada 1,000, kita belanjalah kalau boleh 800. Jangan belanja lebih daripada RM1,000. Kalau kita gaji RM10,000, kita belanja RM15,000, tuan-tuan, saudara. Sampai bila tidak akan cukup. Itulah nasihat saya menjelang hari raya ni. Kita berhari raya lah dengan suasana yang bak kata orang tu sederhana, ala kadar. Yang paling penting sekali, komplitkan apa yang patut kita buat sepanjang tempoh bulan Ramadan ni, dan sambung dengan apa yang kita patut buat dalam tempoh bulan Syawal, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.